Okey, selamat sejahtera dan selamat Hari Rabu kepada semua. Okey, selamat datang ke kelas tingkatan 3 Sains. Okey, kita akan masuk bab baru hari ini. Okey, bab 4. Okey, iaitu mineral. Okey, bab ini kita sudah habiskan yang pasal biologi. Okey, dalam bab 1, 2, 3 kita akan masuk bab tentang kimia. Okey, dia ada susah sikit. Okey, bab ini kamu mungkin akan makan masa yang lama sikit untuk faham. Okey, tapi tak apa, saya cuba perlahankan kelas kita, okey, supaya anda faham. Okey, nombor 1. Okey, 4.1, kepelbagaian mineral. Okey, pertama sekali, mari kita fahamkan apakah maksud mineral. Okay, mineral adalah pepejal. Okay, cecair bukan mineral ya. Okay, dia pepejal. Okay, dia adalah dalam unsur atau sebatian. Masih ingat apa maksud? Unsur maksudnya satu jenis atom sahaja. Okay, sebatian maksudnya ada 2 atau 3 atau lebih mineral. Bukan mineral, unsur. Okey, macam emas adalah unsur. Okey, so dia pepejal unsur atau sebatian yang wujud secara semula jadi. Okey, bukan diperbuat manusia. Manusia tidak dapat membuatkan mineral. Okey, ini adalah semula jadi. Okey, dengan struktur Hablot, komposisi kimia tertentu. Okey, kata kunci sini. Pepejal unsur atau sebatian wujud secara semula jadi. Okey, so kata kunci adalah pepejal dengan semula jadi. Okay, yang wujud secara semula jadi. Okey, mari kita tengok. Okey, unsur ini adalah satu atom. Okey, sebatian adalah lebih daripada satu atom. Okey, maksudnya apa? Maksudnya unsur sangat stabil. Okey, sangat stabil. Sebatian tak stabil. Okey, tak stabil. Okey, itu sebablah jika mineral ialah unsur, biasanya dia sangat mahal. Sebab dia adalah sangat stabil. Untuk 1 juta tahun dulu sampai sekarang, sampai 1 juta tahun lepas, okey, dia akan tetap jadi unsur. Sebab dia sangat stabil. Kita tengok contoh. Nombor 1, emas. Okey, emas adalah sangat stabil. Okey, sebab itulah kita gunakan emas jadikan mata wang. Okey, emas sudah dijadikan mata wang sejak tamadun lagi. Okey, kita start guna mata wang, kita dah start guna emas. Okey, sangat-sangat berharga. Okey, sebab dia unsur, dia sangat stabil. Okey, nombor 2, berlian. Berlian tu apa? Diamond. Sangat-sangat stabil. Okey, tiada benda yang sekeras diamond, berlian. Berlian adalah unsur yang paling keras. Okey. Nombor 3, perak. Okey, perak ada atau kita panggil silver. Okey, perak atau silver. Okey, ini juga sangat stabil. Okey, ketiga-tiga benda ni dia wujud sebagai unsur. Kita korek tanah, kita dapat emas. Emas itu adalah unsur. Kita tak payah nak proses. Diamond sama, tak payah proses. Perak sama, tak payah proses. Kita tak payah nak buangkan unsur atau sebatian lain. Tak payah sebab dia sangat stabil. Kita boleh korek. Kalau kamu dapat korek lah. Korek emas kita guna saja. Itu saja. Okey. Okey, kita tengok sebatian pula yang kurang stabil. Okey, dia ada biasanya 99% adalah dalam bentuk sebatian. Okey. Sebab itulah unsur sangat mahal. Sebatian ini murah. Okey, untuk apa? Okey, sini mungkin kamu nampak banyak nama macam boksit, hematit, galena, kasitarit, kalsit, kuartza. Ini semua nama untuk orang orang umum, untuk orang yang tak belajar sains. Kita tak guna perkataan macam ini. Okey, kamu boleh baca-baca tapi tak payah ingat. Okey, untuk boksit, ini kamu mesti pernah jumpa dalam geografi. Okey, pelombongan boksit. Okey, boksit ni apa? Boksit ni ialah biji aluminium. Apa maksud biji? Mungkin kamu mesti nampak ni. Ini ubah sikit ni. Kasiterit adalah biji timah. Tahu tak apa tu biji timah? Inilah sebab orang Inggeris
Okay, British dia datang sini sebab biji timah. Okay, apa maksud biji timah? Timah yang kita nak. Timah adalah unsur. Tapi bila saya korek timah dalam tanah, dia wujud sebagai sebatian. Okay, sebatian. Okay, biji timah. So, biji maksudnya tidak tulen. Not pure. Tidak tulen. Bila saya dapat biji timah, dia macam batu. Saya kena, dalam dia ada apa? Dia ada oksigen. Dia bergabung dengan oksigen. Saya kena buangkan oksigen supaya saya boleh dapatkan timah yang tulen. Yang tak tulen kita sebut biji. Nampak? Biji aluminium. Aluminium tak tulen. Biji besi. Besi tak tulen. Biji pelumbung. Pelumbung tak tulen. Biji kalsium. Kalsium tak tulen. Biji silikon. Silikon tak tulen. Okay, sebab itulah sebatian kita semua mesti proses. Dia tak macam unsur. Unsur kita korek, kita guna. Ini sebatian kita semua kena proses. Kena masuk kilang, kena cairkan, kena leburkan, kena buangkan oksigen supaya kita boleh dapat aluminium. Okay? Untuk macam tin minuman, okay? Tin Coca-Cola kamu minum tu, itu aluminium. Okay? Kalau kita nak dapatkan aluminium itu, untuk bauksit ni, kita kena buang oksigen untuk dapatkan aluminium yang tulen. Okay, faham? Okay, so sebatian ini, kita kena proses. Unsur, tak payah proses. Okay, faham? Okay, so mineral yang dijumpa dalam bumi, okay, untuk sebatian, untuk elemen sini, okay, emas, berlian, okay, perak, apa maksud aurum, karbon, argentum, ini semua nama saintifik. Okay, macam hematit, kita panggil nama saintifik adalah ferrum oxida. Apa maksud ferrum? Ferrum maksudnya besi lah. Okay, sama maksud. Okay, ini kamu kena tahu. Okay, ini kamu kena tahu. Okay, kena hafal. Okay, ferrum oxida dia ada apa? Dia ada ferrum oksigen lah. Oksida maksudnya oksigen. Okay, so quartza dia ada silikon dioksida. Okay, tin ini timah. Okay, timah oksida. So dalam dia ada timah dengan oksigen. Okay, so inilah biji timah. Ini biji timah. So, nampak saya kata tadi, dia adalah timah oksida. So, kita tak nak oksigen, kita kena proses. Tapi tak apa, kita korek dulu. Nanti kita proses. Okay. So, quartza, silikon dioksida, dia ada silikon, oksigen. Untuk bauksit, okay, biji aluminium, dia ada aluminium oksida. So, dalam dia ada aluminium oksigen. Galena, dia ada pelumbung dengan sulfur. Ini bukan oksigen ini sulfur. Okay, sulfur tahu tu apa? Sebut kuning tu. Okay, pergi Google. Okay, so pirit ni apa? Ferrum sulfida. Ini adalah iron. Okay, besi. Ubah sikit dengan sulfur. Okay, kalsit adalah kalsium karbonat dengan kalsium karbonat, maksudnya dia ada kalsium karbon oksigen. Ini fokus kita untuk hari ini. Okay, ini fokus kita. Nanti kita belajar. Okay. So, apakah maksud kalsium karbonat? Dia ada satu lagi nama kita panggil batu kapur. Tahu tak apa tu batu kapur? Okay, dekat Malaysia ni sangat banyak batu kapur. Bila kamu pergi Ipoh, lain kali tengok. Okay, pergi Ipoh ada highway kan? Okay, highway. Lepas tu tepi highway tu, dia ada macam bukit. Dia macam bukit dekat sini. Okay. So, nampak semakin kamu dekat Ipoh, semakin banyak bukit tu. Itu adalah bukit batu kapur. Okay. Dalam tu, semua batu kapur. Okay. Dekat bawah bukit tu, mungkin kamu akan nampak satu kilang. Kilang apa? Itulah kilang simen. Tahu simen? Yang buat rumah punya simen. Okay, dia ada kilang simen. Sebab batu kapur digunakan untuk membuat simen. Okay, mungkin kamu pernah dengar YTL. YTL adalah penghasil simen yang paling besar di Malaysia. Okay, top 10 richest man in Malaysia. Okay, salah satunya ialah YTL. Okay, yang hasilkan simen. Okay, so kita tengok kalsium karbonat ni. Okay, kita cuba buat eksperimen. Okay, kita buat eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Okay, kita ujikan. Okay, kalsium karbonat, eksperimen 1, kita tambah asid. Okay, nombor 2, kita panaskan. 1 kita tambah asid, 1 kita panas. Okay, so kalsium karbonat dia macam ini.
Okay, kalsium karbonat ni jika kita panas atau kita tambah asid, dia akan hasilkan karbon dioksida. Apa tu karbon dioksida? Kita sudah belajar bab 1. Yang kita hembus nafas tu. Itu adalah karbon dioksida. Okay. Jika kita bakar kalsium karbonat atau kita tambah asid, dia akan hasilkan karbon dioksida. Okay. Macam mana kita nak buktikan itu adalah karbon dioksida? Kita gunakan satu benda, kita panggil air kapur. Air kapur untuk uji batu kapur. Air kapur, batu kapur. Kalsium karbonat adalah batu kapur. Okey, so air kapur. Okey, air kapur ni bila tak ada oksigen, okey, tulis sini ya. Okey, bila tak ada karbon dioksida bukan oksigen, dia jernih. Okey, tahu tak apa tu jernih? Macam air. Macam air putih. Okey, jernih. Okey, jika ada karbon dioksida, dia akan jadi keruh. Okey, maksud apa keruh? Keruh dia macam ni. Dia macam bintik-bintik putih. Dia macam air bali. Tahu air bali? Dia macam air bali. Keruh. Dia tak jernih, dia tak bersih. Dia macam ada benda dalam. Okey, kita panggil keruh. Okey, so bila kita tambah asid, bila kita panaskan, kita tengok pemerhatian. Okey, sebelum gas dibebaskan, tidak berwarna atau tulis sini jernih. Okey, jernih. Lepas apa berlaku? Dia jadi keruh. Maksudnya apa? Maksud ada kehadiran karbon dioksida. Sila tulis kehadiran ya, jangan tulis ada. Okey, tulis kehadiran, jangan tulis ada. Ada macam bahasa pasar. Kita tulis hadir, ada. Okey, jangan tulis ada, tulis hadir. Okey. So, namakan gas diuji. Okey, menggunakan air kapur. Okey, karbon dioksida. Bagaimana ujian bagi gas dijalankan? Okey, alihkan gas melalui air kapur. Sekiranya air kapur menjadi keruh, okey, dia adalah karbon dioksida. Okey, sangat senang. Okey, last kali kita tengok ini. Okey, untuk warna-warna semua ni, okey, tak payah ingat. Okey, kita tak ingat warna sebab itu untuk kimia. Okey, tapi untuk ini sahaja, kalsium oksida, inilah warna putih sebab dia batu kapur. Okey. So, ciri-ciri kimia, dia bertindak balas, dia adalah alkali. Okay? Batu kapur adalah alkali. Sebab itu, bila kamu ada gastrik, tahu tak apa tu gastrik? Sini, perut sangat banyak asid. Kamu boleh makan batu kapur untuk nak neutralkan. Tapi jangan makan batu kapur lah. Okay? Pergi makan ubat untuk gastrik. Sebab ubat tu juga diperbuat daripada batu kapur. Benda sama. Sebab alkali. Saya nak neutralkan asid dalam perut. Okay? So, sini Inggeris ya. Tolong translate sikit. Okay. Ini untuk neutralkan keasidan tanah. Okay. Jika tanah kamu sangat asid, sebab hujan asid, kamu boleh letak batu kapur untuk neutralkan. Okay. Sebab kenapa? Jika tanah adalah asid, tumbuhan boleh mati. Okay. Lagi, kuartza. Ini apa? Kuartza, nama besar. Kita panggil pasir. Tahu pasir? Pasir, sand. Okay, pasir adalah silikon dioksida. Okay, apakah ciri dia? Takat lebur tinggi. Okay, boleh kamu cairkan Boleh kamu cairkan pasir? Boleh, cuma sangat-sangat tinggi. Okay, 1000 lebih. Okay, so dia tidak tindak balas dengan asid. Okay, sebab itulah kita guna ini untuk buat radas kaca. Tahu tak apa tu radas? Macam radas dekat makmal, bika, tabung uji, tabung didih, semua diperbuat daripada gelas. Okey, kaca. Okey, kaca sangat bagus sebab kaca dia tidak akan bertindak balas dengan siapa-siapa. Okey, cuba guna cawan plastik dengan cawan kaca. Yang mana lebih tahan? Mesti kaca. Cuma dia boleh pecah. Okey, tapi untuk guna apa air cecair dalam pun dia tak akan berbau sebab kaca dia sangat stabil. Okay. Pasir dia sangat stabil. Okay, kita tengok emas dengan perak. Shiny, dia berkilat. Sebab itulah dia tidak berkarat. Sebab itulah kita gunakan dia untuk buat barang kemas. Okay. Rantai lah, apa-apalah. Okay, so berlian, karbon. Ini yang woman's best friend. Okay.
So, sangat keras, berkilat. Okay. Berlian ni, dia boleh tahan sampai bumi tak ada. Okay. Berapa ribu tahun dia pun tak karat, dia pun tak rosak. Okay. Tidak bertindak balas untuk membuat barang kemas. Okay. Semakin besar berlian, semakin mahal. Okay. Kita ukur berlian dengan unit karat. Bukan karat Okay. Karat. Okay. Berapa karat dia. Okay. Berapa karat. Okay. 1 karat sangat mahal sebab dia besar. Okay. Lagi, aluminium oksida. Ini bauksit. Yang kita belajar dekat geografi tu. Dia putih. Okay. Tidak dalam air. Kita guna untuk pelindung matahari ni apa? Kita panggil krim pelindung hawa. Atau dalam Inggeris kita panggil sunscreen. Okay. Yang kita sapu semasa kita nak pergi pantai. Kita sapu. Okay. Supaya kita tidak terbakar. Okay. So, mamar. Mamar ni apa? Dalam Inggeris kita panggil marble. Ini untuk membuat jubin. Tahu tak apa tu jubin? Tiles. Okay, tiles lantai. Okay, tak faham pergi tanya bapa. Okay. So, kita tengok latihan. Okay. Jom kita tengok latihan. Okay, apakah mineral? Ini adalah pepeja, masih ingat? Pepeja unsur atau yang tak stabil kita panggil sebatian. Okay, yang wujud semula jadi. Okay, yang wujud semula jadi. Okay. Boleh tambah 1 poin lagi dalam kerak bumi. Tahu kerak bumi tu apa? Yang lapisan paling luar tu adalah kerak bumi. Kita berada di atas kerak bumi. Okey, namakan satu contoh mineral dalam bentuk unsur. Banyak sini. Emas 1, sebatian bauksit. Okey, atau aluminium oksida. Dia ada 2 nama. Okey, tulis 1 cukup. Okey, nyatakan 2 contoh mineral. Ciri kimia dan fiziknya, kegunaan dalam kehidupan harian. Okay, 4 markah. Okay, 2 untuk 1. Okay, contoh mineral, kita tulis emas. Ciri kimia dengan fiziknya. Kimia ni sangat stabil. Okay, sangat stabil. Okay, fizik berkilat. Kita guna dalam barang kemas. Okay, lagi? Lagi apa ya? Banyak ni. Okay. Kita guna bauksit lah. Okay, bauksit. Okay, dia warna putih. Okay, dia untuk buat krim pelindung matahari. Okay, banyak. Okay, 2 saja cukup. Okay, unsur. Siapa unsur? Okay, ferrum. Okay, saya bulatkan unsur. Perak. Siapa lagi? Kalium. Kalium ini kita akan belajar. Okay, untuk kelas seterusnya. Lagi, timah. Okay, timah. Lagi, berlian. Yang lain ni semua sebatian. Dia ada campur dengan benda lain. Okay, berikan satu contoh biji logam dan namakan unsur dalam biji tersebut. Okay, biji logam siapa? Okay, macam bauksit. Okay, apa dalam? Aluminium dengan oksigen. Okay, senang. Okay, sini sudah. Mari kita tengok. Okay, nama saintifik aluminium oksida ni siapa? Okay, bauksit. Unsur dia ada aluminium dengan oksigen. Saya tulis short form lah. Silika kita panggil silikon dioksida. Unsur dia ada silikon dengan oksigen. Okay, dioksida maksudnya 2 oksigen. D maksudnya 2. Okay, timah dan oksigen ini kita panggil timah oksida. Nama lain kasiterit. Okay, ini tak penting sangat. Okay, mamar ni siapa? Kalsium karbonat. Okay, ini batu kapur Ini batu kapur yang mahal. Okay, marble. Okay, dia ada siapa? Ada kalsium. Okay, karbonat ni ada apa? Ada karbon. Ada oksigen. Okay, hematit ni kita panggil ferrum oksida. Dalam dia ada ferrum oksigen. Okay, ferrum maksudnya besi lah, sama. Okay, namakan mineral dalam raja tersebut. Emas. Okay, ciri-ciri kilat. Radas mengandungi silindri dioksida. Terangkan sebab sesuai dia untuk membuat kaca. Okay, dia stabil. Okay, tidak bertindak balas.
dengan bahan lain. Okey. Okey, kita tengok cincin. Sebab berlian dianggap sebagai mineral. Okey, dia adalah pepejal. Okey, dia dijumpai semula jadi. Okey, dalam kerak bumi. Okey, macam kita tadi kata tadi, apa maksud mineral? Dia adalah pepejal, dia wujud semula jadi. Okey. Berlian mempunyai nilai kekerasan paling tinggi. Bagaimana berlian dipotong? Macam mana kita potong? Kita guna laser. Apa tu laser? Pergi Google. Okey. So, menunjukkan keadaan bukit sebelah rumah Amran. Apa jenis batu terdapat dalam bukit tersebut? Batu kapur. Okey, cirinya dia adalah alkali. Okey, alkali. Dia bertindak balas dengan asid. Okey. So, gigi kita adalah kalsium karbonat, sama dengan batu kapur. So, asid akan rosakkan gigi sebab dia alkali. So, berus gigi dengan alkali. Okey. So, B, berdasarkan jawapan anda di A, kegunaan biji tersebut, apa gunaan batu kapur? Okey, neutralkan keasidan tanah. Okey. Seterusnya C, Amran di sekolah kalsium karbonat adalah sebatian terdapat pada batu kapur. Dua contoh lain mengandungi kalsium karbonat. Apa lagi ada kalsium karbonat? Apa lagi ya? Kuku. Okey, gigi. Ini juga ada kalsium karbonat. Sebab itulah kalsium. Tulang juga ada. Okey, boleh kata tulang. Okey. Lagi, mengumpulkan beberapa batu kapur, menjalankan eksperimen, Bikes dibebaskan. Macam mana kita jalankan eksperimen? Okey, sini kita punya kalsium karbonat. Okey, nak tambah asid, nak panaskan ke? Suka hati. Okey, saya panaskan. Okey, so letak Bunsen burner. Okey, penuh Bunsen sini. Satu tiup. Okey, masukkan ke dalam air kapur. Okey, tolong label air kapur. Okey, kalsium karbonat. Okey, tiup kaca. Okey, penuh Bunsen. Okey, terangkan. Okey, terang sendiri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kelas sangat ringkas. Harap boleh fahamlah. Okey, untuk kelas seterusnya kita akan masuk bahagian yang susah sedikit. Okey. So, harap habiskan masa untuk fahamkan bab yang sampai sekarang yang masih mudah lagi. Okey, so harap maklum. Harap semua faham. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.